Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang berusaha pengerusi Persatuan Rumah Mengaji Datuk Meja Haji Adnan bin Hashim, Puan Hajah Faizah binti Ismail, pengerusi Pertubuhan Prasekolah dan Asuhan Kelantan, Prasku Kelantan. Yang dihormati tetamu jemputan kita iaitu Puan Hajah Noriah Muhammad, ketua-ketua biro AJK Biro Pendidikan Negeri Kelantan, Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, semua pendidik dan pengusaha-pengusaha taska tadika, juga prasekolah dan semualah yang berada di Zoom dan di live FB Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Jadi Alhamdulillah kita dijemput dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis ilmu sebagai tanda kita menyintai Al-Quran, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang berada di FB bolehlah like dan share sebanyak mungkin supaya kita sama-sama berkongsi, memanfaatkan dan menyebarluaskan visi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, baca, faham dan amal Al-Quran, insya-Allah. Tajuk kita pada petang ini yang amat barakah ini, insya-Allah, adalah menyintai Al-Quran di awal usia. Jadi insya-Allah sebagai pembuka tirai dijemput Puan Hajah Ibu Faizah untuk sepatah dua kata sebagai pengerusi Pertubuhan Prasekolah dan Asuhan Negeri Kelantan dan juga sebagai sebagai penyelaras program pada petang ini iaitu kerjasama antara Prasko dengan Persatuan Rumah Ngaji Jadi saya mempersilakan Ibu Faizah untuk berkongsi sepatah dua kata, insya-Allah. Sila Ibu, 5 minit. Okay, terima kasih Puan Hajah Masdiah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, Datuk Haji Adnan Hashim, Pengasas Mahat Tafiz Al-Hashimi Kuala Krai. Yang saya kasihi Puan Hajah Masdiah Jemain selaku moderator dan Ketua Biro Pendidikan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Puan Hajah Noriah Muhammad selaku penceramah jemputan seminar kita pada hari ini. Yang saya kasihi ahli-ahli jawatankuasa, ahli-ahli Prasko Kelantan yang terdiri daripada pengusaha tadika taska Kelantan, warga-warga kerja Homali dan warga kerja pendidikan awal kanak-kanak di negeri Kelantan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya petik daripada satu surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua adalah insan-insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala petang ini untuk sama-sama dikumpulkan di alam maya untuk kita mengikuti satu program yang amat murni, anjuran bersama Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan dan juga Pertubuhan Prasekolah dan Asuhan Kelantan. Saya selaku yang dipertua Prasko Kelantan ingin menyampaikan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan kerana sudi menganjurkan satu program bicara hati bagi menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli-ahli Prasko Kelantan yang turut sama terkesan dengan penularan COVID yang melanda dunia pada hari ini.
walaupun ianya adalah satu ujian besar dan keras dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun masih banyak hikmahnya terdapat di sebalik musibahnya itu. Ada di antara rakan-rakan seperjuangan saya sendiri telah tewas tidak mampu bertahan, berduka cita dengan pelbagai kesulitan dan masalah yang dihadapi. Walau bagaimanapun, kita harus kuat, bersabar dan tabah bagi mempertahankan perjuangan yang telah kita bina semenjak sebegitu lama. Dan yakinlah Allah masih bersama kita dan jangan sesekali kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, saya selaku yang dipertua bertanggungjawab untuk mengajak sahabat-sahabat ahli Prasko Kelantan untuk kita sertai seminar seperti ini yang boleh membantu kita semua. Seminar ini merupakan hadiah dari saya kepada ahli-ahli pertubuhan sekalian. Semoga ianya mendapat satu keberkatan. Memang hasrat saya untuk melihat ahli-ahli Prasko Kelantan sentiasa dibanjiri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai sumber inspirasi kepada perjuangan kita pada hari ini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menemukan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan dengan Prasko Kelantan sebagai sahabat Al-Quran, dan insya-Allah semoga perjuangan yang kita hadapi ini akan kita uruskan tadika taska kita bersama hingga ke syurga. Dengan itu, marilah sama-sama kita ikuti seminar ini sebagai pembuka program bagi kita semua di Prasko Kelantan untuk menjadi keluarga Afalah, untuk berpaksikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada perjuangan kita semua. Sama-sama kita doakan semoga Al-Quran akan menjadi peringatan, petunjuk, penawar kepada kita semua sebagai warga pendidik dan sebagai pejuang kepada pembina modal insan yang akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Faizah. Terima kasih, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira Ibu Faizah, yang juga merupakan AJK Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, ya. Insya-Allah, ya, apa yang kita lihat, COVID ini adalah suatu ujian bagi kita, tetapi ya insya-Allah dan alhamdulillah, ya, semestinya ada hikmah di sebaliknya, ya, insya-Allah. Okeylah. Rakan-rakan, ya, dalam FB jangan lupa like dan share, ya. Semoga kita sama-sama, ya, memanfaatkan majlis ilmu, ya, yang julung-julung kalinya ini di dalam Persatuan Rumah Ngaji, iaitu kerjasama dengan Prasko, ya. Semoga program ini merupakan titik mula lah, ya, antara kerjasama kita, insya-Allah. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia, ya, Datuk Meja Haji Adnan bin Hashim, pengerusi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, untuk berkongsi kata-kata semangat, ya, dan galakan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Insya-Allah 5 minit Datuk. Insya-Allah dipersilakan. Terima kasih yang terhingga kepada pengurusi majlis yang juga moderator pada program pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha timbalan pengurusi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, Datuk Nazaruddin. Pengurusi Prasko Ibu Faizah, Puan Hajar Faizah binti Ismail. Pengerusi Biro Pendidikan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan yang juga bertindak sebagai moderator pada hari ini, iaitu Hajah Masdiah binti Ismail. Dan terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada penceramah jemputan khas kita pada hari ini, iaitu Puan Hajiah Noriah binti Muhammad, yang berusaha pengusaha-pengusaha dan pendidik
daripada Prasko Kelantan yang berusaha Ketua Biro dan AJK Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan yang dapat bersama kita secara online pada hari ini. Yang dihormati penonton-penonton ataupun peserta di live habis. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul secara online pada hari ini untuk membuktikan keutamaan yang amat tinggi betapa cintanya kita kepada Al-Quran, dan ini membuktikan bahawasanya cinta kita juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu marilah kita bersama mendapat kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah kerana telah memandu hidup kita di jalan yang lurus dan mengizinkan program pada hari ini berjalan, dan kita doakan semoga lancar dan berjaya. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, termasuklah kita dan pengikut-pengikut lain hingga hari kiamat. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kepada peserta-peserta, terima kasih tidak terhingga kerana telah dapat meluangkan masa hadir pada program petang ini. Pada Prasko Kelantan, terima kasih tidak terhingga kerana telah sudi bersama dengan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan untuk memanfaatkan zaman ujian COVID-19 oleh Allah SWT dengan program yang amat indah dan amat dicintai ini. Doa kita semoga ilmu yang bakal disampaikan oleh pensyarah jemputan kita yang hebat pada hari ini, iaitu merupakan penulis buku Solusi dari Langit yang sebagai rancak dijadikan rujukan oleh kita semua, dapat dimanfaatkan sepenuhnya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pengusaha dan pendidik daripada Prasko, adalah amat penting kita menjalankan amanah yang telah ditakdirkan pada kita, berlandaskan syariat, berlandaskan perintah Allah dan contoh-contoh daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mana kata berlandaskan Al-Quran dan berlandaskan Sunnah. Dan amat penting kita menyempurnakannya dengan berusaha menentukan anak-anak yang belajar, yang merupakan insan-insan yang diharapkan, didoakan akan menjadi pembantu agama Allah suatu masa nanti, diterapkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran agar mereka jatuh cinta untuk bersama Al-Quran di sepanjang hidup mereka, bermula daripada zaman kanak-kanak. Terpulanglah kepada panduan yang bakal diberikan oleh penceramah, dan terpulanglah kepada kebijaksanaan pendidik sekalian untuk membawa kaedah bagaimanakah agar Al-Quran tersebut diminati dan dicintai oleh kanak-kanak. Yang penting adalah pada
pengusaha dan pendidik, kita kena tentukan apa yang kita lakukan adalah hendak diusahakan agar diterima oleh Allah SWT sebagai satu ibadah. Jadi sama-samalah kita bersama dengan Persatuan Mengaji yang sentiasa bersedia untuk bersama sesiapa saja bagi berusaha menentukan semua umat Islam di negeri Kelantan kembali kepada Al-Quran secara baca, faham dan amal. Sebab kita yakin bahawasanya semuanya akan diizinkan oleh Allah SWT berjalan dengan sempurna sekiranya kita berjalan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk berjalan ataupun menguruskan kehidupan harian kita di kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang penuh ujian, maka hendaklah kita berusaha menentukan diri kita, ahli-ahli keluarga kita, dan sesiapa saja yang kita sayangi kembali pada Al-Quran supaya mereka faham dan kemudian kita sama-sama amal, insya-Allah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan seminar kesedaran baca, faham dan amal Al-Quran dengan kerjasama Pertubuhan Prasekolah dan Asuhan Kelantan, Prasko Kelantan dan Persatuan Mengaji dengan Jaya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Satu ucapan yang mantap ya. InsyaAllah ya, apa yang kita lakukan agar diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Dan insyaAllah jika apa-apa yang kita lakukan itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, insya-Allah ya kita akan mendapat kejayaan, bukan sahaja kejayaan di dunia ya, mendidik anak-anak kita ya. Kalau di Indonesia mereka mengatakan bahawa itu adalah sekolah dasar ya, basic yang amat penting sekali, insya-Allah. Okeylah, terima kasih banyak Datuk. Okey. Seterusnya ya, masa yang kita tunggu-tunggu, masa yang kita nanti-nantikan ya, perkongsian daripada jemputan kita petang ini dengan tajuk menyintai Al-Quran seawal usia. Dan semua peserta-peserta ya, kalau boleh tuliskan dalam ruangan chat anda dari taska mana, anda dari tadika mana, dan anda daripada bandar mana. Okey. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkanlah siapa itu ya, Puan Hajah, Cikgu Puan Hajah Noriah binti Muhammad. Ya, berasal daripada Kelantan, seorang guru mengajar tingkatan 6. Ya, beliau juga merupakan coach tadabbur kit untuk program dalam Sinergi Ikhlas ya. Dan beliau juga adalah penulis seperti yang Datuk nyatakan tadi, penulis kepada suatu buku Solusi dari Langit. Di mana buku ini banyak membincangkan ya kaedah-kaedah tadabbur dan tazakur bagi golongan-golongan remaja ya, kaedah-kaedah penyelesaian melalui Al-Quran masalah-masalah remaja. Jadi insya-Allah Cikgu Noriah akan mengupas kaedah menyintai Al-Quran seawal usia. Sesuailah sangat-sangat ya dengan sasaran kita pada hari ini, iaitu pendidik dari Taska dan Tadika seluruh negeri Kelantan. Jadi insya-Allah Cikgu Puan Hajah Noriah akan berkongsi tadabbur dan tazakur surah yang pertama ya, surah Al-Fatihah ayat 6 ya, surah Al-Kahfi ayat 1, dan insya-Allah beliau akan sentuh juga surah Ar-Rahman ya, ayat 1 dan ayat 2, insya-Allah. Jadi anda semua telah bersedia? Tuliskan dalam ruangan chat jika anda sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Okey.
Dengan segala hormatnya ya, kita mempersilakanlah ya Cikgu Puan Hajah Nuriah untuk perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Hajah Mas Diah selaku moderator kita pada petang ini, merangkap Ketua Unit Biro Pendidikan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Yang berbahagia Datuk Haji Adnan bin Hashim, Presiden Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, yang berbahagia Timbalan Persatuan Rumah Ngaji di Kelantan, dan ada juga yang berbahagia Datin Nurhani, yang berbahagia dan saya kasihi Ibu Faizah ya, selaku yang dipertua Persatuan Tadika dan Taska Negeri Kelantan, Jawatankuasa Biro Negeri Persatuan Rumah Ngaji di Kelantan, AJK, PRNK, sahabat-sahabat guru-guru tadika taska seluruh negeri Kelantan yang diizinkan oleh Allah untuk hadir pada petang ini, dan juga sahabat-sahabat yang berada di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya program yang dirancang oleh unit pendidikan, unit Biro Pendidikan PRNK diizinkan Allah pada hari ini ya, berjalan dengan diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, insya-Allah. Jadi pertama sekali saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan sedikit sepatah perkongsian, sepatah dua perkongsian pada petang yang penuh barakah ini. Bukanlah bermakna saya adalah antara yang terbaik ya dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan semua, tetapi semuanya adalah dengan izin Allah, insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan perkongsian ini, kita mulakan dulu dengan doa Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah izinkan ilmu kita pada petang ini, tanpa izinnya tak akan dapat kita sama-sama kongsikan, dan semoga ada keberkatan, insya-Allah. Okey, izinkan saya share screen dulu sekejap ya, Ajak. Boleh Cikgu, silakan. Nampak ke Ajah? Boleh nampak? Nampak Cikgu. Nampak jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Tajuk kita pada petang ini insya-Allah semoga Allah izinkan mengenal Al-Quran seawal usia. Sebenarnya isi kandungan dalam buku ini tiada kaitan dengan buku Solusi dari Langit, sebab buku Solusi dari Langit sebenarnya adalah fokus kepada golongan remaja. Ya, apabila Puan Hajah beritahu saya audiens adalah untuk guru-guru yang diamanahkan oleh Allah untuk membimbing anak-anak suci tadika, saya berdoa supaya Allah beri ilham bagaimana untuk menghasilkan berbentangan yang sesuai dengan laras tadika. Jadi beginilah seadanya, insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sama-sama nikmati perbentangan seadanya ini, mudah-mudahannya bermanfaat. Sebelum saya bentangkan, boleh nyatakan di mana lokasi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada di Facebook ataupun yang berada dalam Zoom sekarang ya. Dan pertama saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada guru-guru tadika dan taska kerana anda adalah pejuang agama, pejuang yang berjihad di jalan Allah, kerana anda diamanahkan apabila anda memilih kerjaya ini, sebenarnya anda adalah menerima amanah Allah
Dan tugas ini sebenarnya adalah tugas yang amat murni kerana mendidik generasi akan menyambung aset agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Okay. Jadi tajuk perbincangan kita pada hari ini dalam masa lebih kurang tak sampai sejam lagi, kita akan mengupas insya-Allah dengan izin Allah, ya, biiznillah, mengapa kita kita mesti mengamalkan Al-Quran, melatih Al-Quran supaya anak-anak kita di awal usia mencintai Al-Quran. Kemana kita sebenarnya? Dan bagaimana, apakah peranan guru tadika? Sebab audiens hari ini adalah fokus pada guru-guru tadika. Walau bagaimanapun sebenarnya sedikit ilmu ini juga insya-Allah berguna juga untuk kaum-kaum ibu seperti saya yang masih lagi dalam proses belajar, nenek enda dan juga ibu bapa, ya, juga sesuai. Okey, dan kita akan insya-Allah dengan izin Allah kita akan mengupas bagaimanakah langkah untuk merealisasikan agar Al-Quran dapat disemai seawal usia. Apakah peranan guru tadika dan apakah peranan yang perlu kita usaha bersama-sama agar anak-anak kita mencintai Al-Quran seawal usia. Dan insya-Allah jika diizinkan Allah, saya akan tutup dengan kesimpulan dan beberapa renungan untuk motivasi kita semua, insya-Allah. Baik. Tuan-puan, Datuk Datin, tuan-puan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jika kita rujuk khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, banyak dalil dalam Al-Quran dan juga banyak dalil dalam Al-Quran yang menekankan bahawa Al-Quran mesti ditadabbur dan tazakur, bukan sahaja hanya dibaca. Jika kita baca, kita dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan yang kita dapat. Tetapi jika kita tadabbur dan tazakur, insya-Allah mudah-mudahan kita dianugerahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuai dengan keadaan sehari dua lagi, kita akan menyambut Hari Raya Kurban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentu diulang tayangkan dengan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW yang berpesan kepada umatnya bahawa berpeganglah kepada 2 perkara. Selagi berpegang kepada 2 perkara ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah akan selamat, insya-Allah. Jadi, mengapa kita mesti tadabbur dan tazakkul Al-Quran? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sambil berpesan kepada diri saya sendiri juga yang bercakap ini, hidup ini adalah ujian. Sama ada kita cikgu, arkitek, jurutera, kita amat perlukan rahmat Allah. Kita perlukan bantuan Allah. Jika kita mahu fikir sendiri semua solusi dalam kehidupan yang sementara ini, kita akan cepat putus asa. Sebab kita adalah hamba yang lemah. Sedangkan Allah telah menurunkan manual yang sangat lengkap untuk membantu kita mencari solusi dalam kehidupan. Apatah lagi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru tadika, saya salut, saya sangat kagum dengan guru tadika. Saya sendiri mempunyai 8 orang anak dan 4 orang anak saya sempat mengikuti tadika di kawasan Kota Baru ini. Saya kagum dengan semangat juang guru-guru tadika yang sangat tinggi tahap kesabarannya. Jadi untuk mencapai tahap yang sabar, sebenarnya kita sangat memerlukan rahmat. Mengapa kita perlu jadikan Al-Quran seawal usia, kepada anak-anak didik kita? Sebab kita adalah khalifah Allah, termasuk saya yang bercakap ini adalah yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Saya yang bercakap ini akan disoal juga dengan sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah, apakah yang saya buat untuk membantu menyebarkan supaya lebih ramai orang memahami Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga mengikut kapasiti masing-masing perlu bersedia untuk menghadapi Maliki Yaumiddin.
Okey. Jadi rasionalnya pada usia kanak-kanak adalah usia yang terbaik untuk menyemai akidah dan juga akhlak. Tadika ibarat usia membina acuan. Jadi kita harapkan mudah-mudahan apabila kanak-kanak ini menjadi remaja dan dewasa, mereka akan menjadi generasi ulul albab, iaitu generasi yang boleh membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu cemerlangan dunia dan akhirat. Baik, insya-Allah Yang ini slide ini saya rasa saya dah yakin tuan-tuan dan puan-puan telah hadam sepenuhnya, iaitu tahap tadika ini dikenali dalam sunnah sebagai tahap mumayyiz. Pada masa ini anak hendaklah disayangi dengan sepenuh hati oleh ibu bapa, dibelai dengan kasih sayang, diajak bermain dan bergurau. Dan natijahnya anak-anak akan sedar bahawa mereka sangat memerlukan bimbingan daripada kita. Baik. Dan saya juga sebelum pergi kepada tadabbur dan tazakkur Al-Quran, saya ingin menarik perhatian sambil berpesan kepada diri ini juga. Setiap anak dilahirkan umpama kain putih. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mewarnakan dan mencorakkannya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dan tahniah kerana guru tadika juga adalah ejen pendidikan. Anak-anak berada bersama ibu bapa sepenuh masa daripada usia kosong bayi sehingga 4 tahun. Kemudian kebanyakan daripada ibu bapa akan menyerahkan didikan tadika sehingga usia 4-5 tahun sehingga usia 6 tahun, selain daripada mereka terus mendidik di rumah. Jadi kita perlu menyediakan diri agar kita boleh mencorakkan kain putih itu dengan corak yang akan membawa kesejahteraan dunia dan akhirat, mudah-mudahan. Jadi saya ingin menarik perhatian datuk-datin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kepada surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari paling kurang, 17 kali sehari paling kurang. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mengapa Allah menekankan penggunaan domir kami? Okey? Dan mengapa Allah meletakkan jalan yang lurus? Bermakna kehidupan ini jika kita silap perhitungan, silap acuan, kita boleh menyebabkan diri kita dan anak-anak kita melalui jalan yang bengkok. Okay? Jadi salah satu cara untuk membawa jalan yang lurus apabila kita kaji Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah menjawab doa kita dalam surah Al-Fatihah. Kita minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Dan Allah jawab doa kita tu dalam 113 surah selepasnya. Salah satunya adalah dalam surah Al-Kahfi, ayat yang pertama. Okay? InsyaAllah jika tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian rujuk pada surah Al-Kahfi, terjemahannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan ayat yang pertama surah Al-Kahfi, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Subhanallah, Allah jawab doa kita, kita minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang tunjukkan. Jika mahu jalan yang lurus, sila rujuk kepada manual yang tidak bengkok, iaitu Al-Quran. Okay? Jadi untuk memahami Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak dapat dipisahkan daripada perkataan tadabbur
dan tazakkur. Okey, tadabbur dan tazakkur. Jadi pada hari ini mungkin saya ucapkan tahniah ya kepada tuan-tuan dan puan-puan telah menguasai apakah maksud tadabbur dan tazakkur. Saya yakin dalam kumpulan kita ini semuanya telah menguasai maksud tadabbur dan tazakkur. Namun jadikanlah hari ini sebagai hari kita mengulang kaji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud tadabbur? Untuk menyemai Al-Quran seawal usia kepada anak-anak, kita dahulu sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai ibu, ya, berpesan kepada diri saya juga, kerana saya ada 8 orang anak dan 4 cucu, ya, kita mesti faham dulu apakah maksud tadabbur dan tazakkur. Tadabbur maksudnya ialah apakah mesej Allah kepada saya. Bermakna setiap kali kita membaca Al-Quran, insya-Allah kita mesti renungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan berpandukan terjemahan. Dan saya tekankan sekali lagi, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin supaya maknanya jelas dan tidak terpesong, sebelum kita tadabbur dan tazakkur, kita hendaklah merujuk kepada tafsir, kepada kitab-kitab tafsir. Sebab ayat Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai makna, ada yang mempunyai makna-makna yang tersirat. Terutamanya ayat-ayat yang mempunyai perumpamaan, yang mempunyai perumpamaan. Jadi sebelum kita tadabbur dan tazakkur, ada baiknya kita mengkaji dulu apakah makna ayat tersebut. Selain daripada baca terjemahan, kita rujuk kepada tafsir, pada tafsir. Sebab itulah saya menyarankanlah supaya pusat-pusat tadika mungkin telah ada tahniah, ya, kitab-kitab tafsir, ya. Paling kurang kita ada kitab tafsir untuk guru ni Aziz ataupun kitab tafsir yang tulis oleh Hamka dan sebagainya, agar tidak terpesong apabila kita tadabbur dan tazakkur, ya. Baik, jadi itu adalah makna tadabbur, ya. Jemput tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Zoom sekarang, jika ada yang boleh sharing di ruangan chat, ya, apakah maksud tadabbur, okay? Apakah maksud tadabbur? Okey. Seterusnya, apakah maksud tazakkur? Tazakkur ialah peringatan, petunjuk, penawar dan juga rahmat. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca sebenarnya ada cahaya, iaitu dia mempunyai peringatan, petunjuk, penawar dan juga rahmat kepada hamba Allah yang membaca dengan kolbu yang sejahtera, kolbu yang saling, kolbu yang suci dan bersih, insya-Allah. Sebab itulah adab apabila kita hendak membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berpesan pada diri saya ini juga yang seringkali lalai, kita hendaklah banyak beristighfar sebelum kita mengkaji dan juga membaca Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran mempunyai peringatan, petunjuk, penawar dan juga rahmat. Saya ingat dulu masa saya bentangkan depan tuan-puan dulu, saya gunakan formula 3P 1R, ya. Senang untuk tuan ingat, iaitu peringatan, petunjuk, penawar dan rahmat. Jika ada 2,000 lebih, 6,000 lebih ayat Al-Quran, bermakna setiap Al-Quran, setiap ayat Al-Quran itu mempunyai cahaya ini. Okey, insya-Allah. Okay. Jadi harapan dan doa saya mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali membaca Al-Quran dengan izin Allah, ingatlah ada sesuatu yang Allah ingin berpesan kepada kita yang membaca, iaitu ada mesej Allah dan ada peringatan, petunjuk, penawar dan rahmat untuk kita. Okey. Contohnya, apabila kita baca surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Saya ulang balik yang tadi, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya, mesej Allah dalam ayat ini jelas, ya. Allah mengingatkan kita bahawa
Hanya Allah yang boleh memberikan jalan yang lurus kepada kita. Hidayah adalah milik Allah. Taufik adalah milik Allah. Namun kita mesti berusaha untuk mendapatkannya. Jika ada majlis ilmu, kita mesti berusaha untuk hadir. Dan jika ada buku-buku rujukan yang perlu kita beli untuk menambahkan kefahaman kita dan sebagainya, kita perlu memilikinya dan berusaha sama ada memiliki ataupun meminjamkannya. Dan jalan yang lurus ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak untuk memilih siapa yang akan dia pilih. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita. Dan saya yakin dan percaya, tahniah sekali lagi kepada Jawatankuasa Biro Pendidikan kerana seminar pada petang ini sebenarnya adalah salah satu daripada wahana untuk ke jalan yang lurus. Kemudian ini adalah jawapan Allah yang saya nyatakan tadi. Allah menjawab salah satu cara jalan yang lurus adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai manual kehidupan. Sebab Al-Quran ini tidak bengkok. Wajah ni maknanya tidak bengkok. Dan tuan-tuan dan puan boleh jelaslah apa makna tidak bengkok. Sesuatu yang lurus dengan sesuatu yang tidak, yang bengkok. Macam mana keadaan dia. Jadi ini adalah ringkasan sekali lagi. Setiap ayat Al-Quran dia ada cahaya dia. Ada cahaya iaitu ada peringatan, petunjuk, penawar dan juga rahmat. Dan syarat untuk berinteraksi dengan Al-Quran ialah dengan menggunakan qalbu, iaitu hati. Bukan dengan menggunakan akal. Ini dalilnya adalah dalam surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-37. Muka surat 520 ya. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian boleh rujuk dalam Al-Quran, muka surat 520, dalil bahawa alat untuk kita memahami tadabbur dan tazakkur Al-Quran adalah dengan menggunakan hati. Sebab itulah bila saya fikir balik betul. Mereka yang buta, yang diuji oleh Allah dengan penglihatan, tak dapat melihat, tetapi masih boleh menghafal dan memahami Al-Quran sebab mereka celik dari segi hati. Baik, jadi itu secara ringkas persediaan bagi pihak guru memahami konsep tadabbur dan tazakkur dan meneroka ilmu dengan memanfaatkan panca indera pendengaran, mata dan juga hati. Baik, seterusnya ini adalah antara evidence ataupun bagaimana cara supaya kita boleh terapkan Al-Quran seawal usia di tadika dan juga di taska. Okay, salah satu daripada caranya adalah saya yakin ini telah ada dalam silibus sebenarnya, dalam silibus tadika kan Ibu. Sebenarnya dah ada dalam silibus sebab saya tengok anak-anak saya menyertai tadika tu, mereka dibawa pergi melawat ke tempat-tempat tertentu. Cuma kita tambah sahaja, kita upgrade sahaja. Caranya ialah apabila kita tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah tu, kita kaitkan dengan kebesaran, kita kaitkan dengan Allah. Mungkin cikgu-cikgu berpesan pada saya sendiri bila bawa anak ataupun cucu keluar dari rumah tengok langit dan sebagainya, kita bolehlah berdialog dengan menekankan kepada kebesaran Allah. Sebab langit dan bumi banyak terkandung dalam Al-Quran yang menjadi bukti bahawa Allah Maha Hebat mencipta langit dan bumi. Dan di tadika juga boleh juga diadakan, diwujudkan library kecil yang mengandungi tafsir, rujukan untuk rujukan guru dan kanak-kanak. Jika mungkin di beberapa tadika dia telah ada buku mana yang ensiklopedia dan sebagainya, kita mungkin boleh sediakan tafsir untuk yang sesuai untuk kanak-kanak. Saya akan tunjukkan sebentar lagi contoh tafsir yang sesuai untuk kanak-kanak yang ditulis oleh penulis yang baik. Saya ada beli untuk program Tadabbur Kids Anjuran Akademik Sinergi. Dan kita masuk kepada bahagian terakhir, apa persediaan untuk anak-anak tadika. Berdasarkan kepada dalil dalam Al-Quran, alat untuk memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran ialah dengan kita menggunakan sepenuhnya deria pendengaran, penglihatan, persekitaran dan juga
hati. Jadi hidayah sebenarnya adalah melalui pendengaran. Banyak dalil dalam Al-Quran. Antaranya adalah surah Al-Mulk ayat 23. Sebab itulah kita kena jaga telinga kita, kena latih sejak daripada kecil. Anak-anak mendengar perkara yang baik-baik, dan di tadika mungkin boleh dipasang kaset Al-Quran, surah-surah juz amma terutamanya yang sesuai untuk menyemaikan akidah kepada anak-anak pelajar. Dan persekitaran anak-anak juga mungkin boleh ditampalkan dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama Allah. 99 nama Allah tu mungkin sukarlah kita nak habiskan pada tahap tadika, dan sesuai dengan dalil dan Al-Quran, kita dah hajar yang mudah dahulu, barulah pergi kepada yang sukar. Jadi mungkin kita boleh ambil 5 ke dulu nama-nama Allah. Contohnya kalau kita nak elak supaya anak kita mencuri, menipu dan sebagainya, kita tegaskan bahawa Allah ni dia maha melihat, dia maha mengetahui. Walaupun kita sembunyi pun, tetapi Allah dia maha mengetahui. Dan dia Al-Qadir, dia akan bertindak untuk memberikan hukuman dengan kuasa yang ada padanya. Jadi kita perkenalkan dulu nama-nama Allah sama ada dengan cara nasyid dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya beberapa pusat tadika telah melaksanakan program sebenarnya seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk kita membuktikan bahawa kita memperkenalkan Al-Quran seawal usia. Kemudian hati, saya beritahu tadi berdasarkan pada dalil surah Qaf ayat 37, hati adalah alat yang utama untuk kita memahami Al-Quran. Ini adalah bukan sahaja untuk kanak-kanak tadika, tetapi untuk seluruh manusia lah. Allah berpesan bahawa jika ingin memahami Al-Quran, kita kena pastikan hati kita tu berada dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, bersih daripada rasa marah, dendam dan sebagainya. Ini sebagai manusia biasa, saya pun samalah, tak sunyi daripada kesilapan. Sebab itulah kalau kita nak tadabbur dan tazakkur Al-Quran, kita kena hapuskan dulu perasaan ini dengan cara beristighfar. InsyaAllah barulah kita boleh dapat permata-permata ilmu daripada Al-Quran. Biiznillah. Jadi kita berikan dialog ini kepada pelajar. Dan kita tekankan juga kepada anak-anak pelajar kita tadika bahawa anak jika mahu sesuatu, kita tanamkan akidah pada mereka. Contohnya kita praktikkan baca dan faham surah Al-Ikhlas. Kita beritahu, contohnya anak tu bernama Siti. Kita beritahu Siti, jika hendak meminta sesuatu, nanti Siti doa dulu kepada Allah. Doa dulu kepada Allah, baru Siti minta dengan mama. Sebab ini sebenarnya adalah secara langsung kita terus mengimani surah Al-Ikhlas. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tanamkan, kita pasakkan sejak dari awal lagi bahawa jika mahu sesuatu, mohon dulu kepada yang memberi. Kerana yang menggenggam hati manusia sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Al-Khaliq. Jika kita ingin memohon sesuatu, jangan mohon dulu kepada makhluk. Kita tekan kepada anak-anak dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tadika lah. Saya yakin tuan-tuan dan puan mahir bahagian ni dengan bahasa kanak-kanak tu macam mana. Okey, jadi kita juga boleh menjadikan anak-anak mencintai Al-Quran seawal usia dengan cara kita membantu anak-anak memahami apakah makna Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Contohnya, jika anak-anak kita buat kuis untuk anak-anak, kemudian anak-anak tu berjaya, kita tukar perkataan wow, wah tu apabila dapat sesuatu, ye, kan? Anak-anak selalu sebut ye. Kita tukar kepada Alhamdulillah, kita beritahu, dek, apabila dapat sesuatu, ingat, jika jadi bukti bahawa kita ni faham Al-Quran, kita baca Fatihah kan masa solat, kita kena sebut Alhamdulillah. Sebab yang berhak menerima puji-pujian
bukanlah kita. Kita hanyalah hamba yang lemah. Yang menyebabkan kita berjaya buat sesuatu adalah kerana rahmat daripada Allah. Hatta katakanlah apabila anak-anak tadika itu bertengkar antara satu sama lain, mereka bertengkar. Yang membantu menyebabkan pertengkaran itu terlerai adalah kerana rahmat daripada Allah. Sebagai ibu, sebagai guru, saya pun sebagai guru di sekolah, kadang-kadang apabila ada rasa marah dan sebagainya, sebenarnya yang bantu kita dapat mengurangkan rasa marah itu bukan kerana kita yang hebat, bukan kerana kita yang menguasai ilmu psikologi dan sebagainya, tetapi kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan untuk mendapat rahmat daripada Allah Taala? Kalau kita hanya setakat baca saja Al-Quran, kita hanya dapat pahala huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi apabila kita tadabbur dan kita tazakur Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat rahmat. Rahmat ni bukti dia, insya-Allah hati kita akan jadi lebih tenang. Ketenangan inilah yang kita perlukan, terutama seperti yang ibu beritahu tadi, yang dikasih ibu beritahu tadi, dalam kemelut COVID-19 sekarang, kita menghadapi pelbagai ujian. Kalaulah kita tidak ada rahmat daripada Allah, mungkin kita akan rasa serabut, kita akan rasa stres. Sebab itulah sekarang ni di Malaysia kejadian bunuh diri semakin meningkat. Jadi kita kena sebarkan bahawa Al-Quran mesti difahami sebab Allah telah janjikan bahawa rahmat Allah yang besar kepada mereka yang baca, faham dan amal. Dan kita bermula daripada yang mudah dahulu, barulah pergi kepada yang susah. Okey. Jadi seterusnya, tuan-tuan dan puan juga yang saya kasihi, boleh juga, ini contohlah saya dengan izin Allah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ni siapalah saya sebenarnya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya hanyalah seorang guru biasa dan saya fikir macam mana cara, saya pun ada anak dan cucu, masa keluar daripada halaman rumah, tengok langit itu, masa kita tengok burung berterbangan, kita boleh terapkan ilmu Al-Quran. Contohnya kita tengok, dek, tengok burung tu, tengok burung terbang di langit. Kenapa burung tu boleh terbang? Hebat kan? Burung boleh terbang. Semuanya adalah kerana Allah. Jadi dalam minda mereka kita sematkan Allah, Allah, Allah. Dan kisah burung ni ada dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Tak dapat tengok yang sebenar pun, mungkin kita boleh tunjukkan gambar dan sebagainya. Banyak dalam Google sekarang ni. Kita boleh tekankan. Jadi betapa indahnya Al-Quran. Semuanya ada. Selain daripada burung, kita boleh tunjukkan juga kebesaran langit. Kebesaran langit dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-3. Ini ada dalam Al-Quran. Kita beritahu bahawa Allah jadikan langit ini 7 lapis. Hebatnya Allah. Dan kita boleh beritahu juga kepada anak-anak tadika dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai lah, tuan-tuan dan puan, beritahu bahawa betapa hebatnya Allah. Dia ciptakan langit tanpa tiang, 7 lapis. Kita buat rumah kena ada banyak sangat tiang. Nak beritahu kita ni sangat lemah sebagai manusia. Sebab itulah arkitek, kalau nak jadi arkitek yang hebat, dia kena reka bangunan yang minimum tiang dia. Jadi Allah beritahu kita dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-3. Kita mungkin kita tak wajarlah memberitahu kepada pelajar nak tadabbur surah ni, tapi kita beritahu dalam bentuk perbualan dan pengkisahan. Sebab anak-anak tadika ni dia sangat suka dengan kisah-kisah. Kita bercerita kepadanya, insya-Allah. Dan daripada langit juga sebenarnya kita boleh ambil ibrah, supaya anak-anak tidak boleh sombong, Kalau rasa sombong, tengok langit. Langit tinggi lagi hebat daripada kita. Dia juga adalah makhluk Allah. Boleh tunjuk juga kejadian pelangi dan sebagainya. Tak dapat tunjuk yang real, kita boleh tunjukkan gambar. Ini adalah carangan. Dan labah-labah. Labah-labah ni kita boleh tunjukkan juga kepada anak-anak tadika dengan cara mereka boleh kita kaitkan dengan Al-Quran, iaitu kita tunjukkan
Labah-labah ni anak-anak, kita jangan jadi seperti labah-labah. Labah-labah ni buat sarang, tetapi sarang dia ni sekali terkena angin, pop, hancur. Sebenarnya Allah ciptakan labah-labah ni ada dalam surah Al-Ankabut ayat 41, nak beritahu pada saya, saya yang bercakap ni, nak beritahu kepada anak-anak bahawa jangan syirik kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Yang perlu kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada masalah, kita ada kesedihan dalam hidup, terus direct, tak payah guna kabel dan sebagainya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi seperti labah-labah. Tuan-tuan dan perempuan lebih mahir lah. Saya yakin dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, permudahkan. Cuma ideanya nak beritahu bahawa banyak yang boleh kita bina modul ataupun rancangan pelajaran daripada surah-surah dalam Al-Quran. Subhanallah. Selain daripada labah-labah surah Al-Ankabut, kita boleh juga rujuk pada nyamuk dalam surah Al-Baqarah. Allah ni dia boleh nyamuk ni boleh membunuh, nyamuk Aedes boleh membunuh. Apatah lagi COVID-19. COVID-19 juga adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi kita kena sematkan dalam minda anak-anak kita bahawa hanya Allah sahaja yang boleh menghapusnya. Hanya Allah sahaja yang boleh menghapuskannya. Kemudian dengan gambar ini kita nampak ada kerjasama yang baik antara anak-anak tadika juga. Kita boleh gunakan surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Buat baik dibalas baik. Buat baik dibalas baik. Ayat 60 tu. Kalau kita buat baik, pasti Allah akan buat baik. Contohnya masa kita mengajar, saya ada juga tekankan kepada pelajar saya walaupun tingkatan 6, jika kita buat kebaikan, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Mungkinlah bukan bentuk yang sama, tetapi janji Allah adalah pasti. Jadi ayat yang pendek tetapi sangat terkesan. Okey, yang ni boleh juga guna surah Ar-Rahman ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Okey, dalam ayat ni walaupun ayat yang pendek, sebenarnya Allah nak beritahu kita, termasuk saya yang bercakap ni ataupun siapa saja yang baca ayat ni. Adik, kalau ditakdirkan pada hari ini adik boleh baca Al-Quran, adik boleh belajar ilmu Al-Quran, adik boleh belajar tadabbur tazakur, adik kena bersyukur banyak-banyak. Sebab siapa yang ajar sebenarnya? Siapa yang ajar sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pada petang ini, saya memang agak gentar apabila Puan Hajah masa dia jemput saya kata Allah, siapalah saya untuk membuat perkongsian. Tapi saya yakin dengan ayat ini bahawa apabila kita hendak berkongsi tentang ilmu Al-Quran, kita ready dan kita bertawakal kepada Allah. Allah akan bimbing kita. Sebab itulah dalam seharian kalau kita dapat baca Al-Quran, sebenarnya Allah yang pilih kita. Banyak orang yang mahu belajar Al-Quran tetapi Allah tidak izinkan lagi. Sebab itulah jika tuan-tuan dan perempuan dapat baca Al-Quran walaupun satu muka surat sehari ataupun 2 muka surat, apatah lagi boleh belajar tadabbur tazakur, mesti ucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana yang pilih bukan kerana kita tetapi kerana Allah yang takdirkannya dan memilih tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yang ni boleh guna dalam pengajaran surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Jika berjaya sesuatu program, jika berjaya menguasai sesuatu, kena pasakkan dalam diri bahawa yang berhak menerima puji-pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita boleh latihlah anak-anak tadika, latih daripada okey, latih kepada insya-Allah. Itu bukti kita mengimani surah Al-Kahfi. Kemudian kalau kita lihat sesuatu yang hebat, kita latih supaya dia sebut Subhanallah
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya Masya Allah apabila kita melihat sesuatu yang hebat. Apabila kita melihat sesuatu bencana dan sebagainya, kita kena sebut Subhanallah. Dan kalau kita menerima puji-pujian, ada juga solusi dalam Al-Quran. Kita kena sebut Haza min fadli Rabbi. Semuanya adalah anugerah daripada Allah. Selain daripada kita beristighfar. Ini adalah antara ilmu-ilmu yang simple, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita boleh terapkan kepada anak-anak di tadika. Saya ulang sekali lagi. Okey, tukar kepada insya-Allah. Mujur boleh tukar kepada alhamdulillah. Boleh tukar kepada Masya Allah, lihat sesuatu yang hebat. Jika dipuji, haza min fadli Rabbi. Selain daripada beristighfar, beristighfar. Sebenarnya kita takut menerima puji-pujian. Sebab tu apabila terima puji-pujian, kita kena istighfar dan sebut acap kali haza min fadli Rabbi. Kena pasakkan dalam diri bahawa semuanya adalah anugerah daripada Allah Taala. Ada dalam Al-Quran, semuanya dalam Al-Quran. Jadi samalah seperti sekolah, sekolah melibatkan kementerian. Nak ubah sukatan pelajaran tu agak sukar, tetapi kita boleh terapkan tadabbur tazakur ni di peringkat tadika dan juga di sekolah, mudah-mudahan. Dan anak-anak kita kaji dari segi psikologi, dia suka teknik bercerita. Dan tuan-tuan boleh mencarilah buku-buku rujukan yang mempunyai kisah-kisah Al-Quran. Contohnya bagaimana kisah seorang pencuri coklat. Ini kisah benar. Pencuri coklat yang curi coklat saja kerjanya daripada kecil, tetapi dia ditakdirkan oleh Allah berubah kerana membaca terjemahan Al-Quran dan dia menjadi seorang pendakwah yang hebat, boleh mengislamkan berjuta orang. Ini adalah kisah benar. Jadi kanak-kanak kan dia suka jenis-jenis bercerita. Kita dewasa pun suka dengan cerita kan. Dan ini adalah kita mengambil ibrah daripada surah Yusuf, surah Yusuf. Dan saya cadangkan surah yang sesuai untuk peringkat tadika ni surah Al-Fatihah. Semua surah sesuai sebenarnya. Tapi kita merujuklah kepada dalil bahawa Al-Quran ini mesti diajar dari peringkat asas dulu, barulah pergi kepada yang lebih berat. Kita mulakan dengan Al-Fatihah, kita mulakan dengan Juz'u Amma. Sebab Juz'u Amma ni adalah banyak menekankan kepada akidah. Pada peringkat ini kita minta dan kita doakan supaya anak-anak tadika mempunyai akidah yang mantap, yang yakin bahawa semuanya Allah, 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 Allah. Allah, insya-Allah apabila masuk ke sekolah dan seterusnya dihantar ke sekolah menengah, mereka insya-Allah menjadi remaja yang mempunyai jati diri yang mantap. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan semuanya dengan izin Allah. Allah ajar juga kita menyebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu pun tanpa izin Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sampai ke akhir dah ni, dah pukul 3.25, saya buat rumusan. Okey, sebenarnya ada beberapa perkara penting tadi yang saya kongsikan dengan Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan semua sambil berpesan kepada diri saya juga. Pertama ialah kita mesti jelas matlamat ataupun hala tuju. InsyaAllah kita jelas, dan jika kita lalai, kita kena mengimani surah Al-Aslah saling berpesan antara kita. Sebab kita ni adalah manusia biasa yang terkadang lemah. Kita kena jelas bahawa kita nanti akan dibangkitkan dan akan ditanya apa yang kita buat dengan tanggungjawab. Kalau saya sebagai seorang ibu, isteri, seorang guru dan belajar sedikit tadabbur tazakurnya akan ditanya ilmu ni sebar atau tidak kepada orang lain. Yang kedua, kita berkongsi tadi dengan izin Allah semuanya, mengapa perlu disemai di peringkat awal usia. Sebab kalau pepatah Melayu mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tetapi kita rujuk kepada as-sunnah, iaitu hadis yang sahih. Kanak-kanak ni anak ni ibaratkan seperti kain putih, seperti kain putih. Jadi ibu bapa, anak-anak tadika, guru-guru,
dan semua pihak lah perlu menggembleng tenaga untuk mencorakkan kain putih yang diamanahkan oleh Allah ini supaya menjadi lukisan yang berharga. Lukisan yang berharga, perumpamaannya begitulah, yang berharga sebab kemenangan yang sebenar adalah kemenangan di akhirat. Kemenangan sebenarnya tuan-tuan dan puan bukan di sini. Kemenangan sebenar ialah apabila seseorang itu diizinkan oleh Allah masuk syurga. Perjalanan kita masih jauh. Cuma kita perlu berjuanglah. Dan yang ketiga, saya telah sampaikan tadi dengan izin Allah, semuanya daripada Allah, langkah-langkah sekadar cadangan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya mempunyai ilmu yang sangat mendalam tentang ini. Cuma sedikit perkongsian daripada saya bahawa sebenarnya Al-Quran ini, subhanallah, semakin kita kaji, semakin banyak permata ilmu yang kita boleh gunakan. Saya terima kasih banyak kepada Puan Hajah Masdiah dan Jawatankuasa. Terima kasih kerana hasil daripada jemputan ini sebenarnya saya dengan izin Allah belajar juga sesuatu yang saya boleh gunakan untuk anak-anak dan juga cucu-cucu saya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serah balik kepada moderator kita, alhamdulillah banyak cabarannya untuk ke jalan yang lurus. Banyak cabaran untuk ke jalan yang lurus. Syaitan dia tak akan menggoda, dia akan menggoda orang yang kembali ke jalan yang lurus. Kalau yang dah bengkok tu, syaitan tak bersungguh mana dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan goda apabila kita berusaha nak jalan yang lurus. Semakin kita nak ke jalan yang lurus, semakin kuat dia akan berusaha untuk menggoda kita, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 17, dia akan goda daripada kanan, kiri, belakang dan juga depan. Atas saja dia tak boleh. Sebab atas tu adalah wahyu daripada Allah, daripada langit. Sebab tu kita kena pendinding diri kita dengan tadabbur dan tazakkur Al-Quran. Tanamkan azam insya-Allah hari ini dan juga sehingga nyawa dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Bagi yang dah buat tu, alhamdulillah, tahniah, dan semoga kita istiqamah. Kerana iman ini turun naik, tuan-tuan dan puan, saya sendiri pun ada juga kadang-kadang rasa macam ada godaan daripada syaitan sebenarnya. Jadi kita kena saling mengingatkan antara satu sama lain. Sebab tu Allah turunkan solusi surah Al-As dan hadis Rasulullah SAW, kejarlah akhirat, dunia akan berada dalam genggaman. Dan jika ditakdirkan kita meninggal dalam keadaan perjuangan ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesudahan yang baik. Pesan saya kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada guru-guru tadika yang diizinkan Allah untuk berada pada Zoom ataupun Facebook, dan rakan-rakan yang singgah, kita berusaha untuk menerapkan, bukan untuk mengubah silibus. Kita tak mampu nak ubah sukatan pelajaran. Kita mampu terapkan Al-Quran dalam proses PDP dan juga proses pengajaran dan pembelajaran kita. Kita letakkan reda Allah di tempat nombor pertama. Bukan reda, bukan penghargaan daripada manusia. Dan jika ditakdirkan kita pergi dalam perjuangan ini, sekurang-kurangnya boleh menjadi bukti kepada Allah bahawa kita telah berusaha untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dan saya tertarik dengan surah Yusuf, surah Yusuf 9. Allah telah berjanji bahawa Allah akan membantu mereka yang berjuang untuk agama. Tadabbur ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat deep kepada kita dalam keadaan COVID-19 sekarang. Semua orang hadapi pelbagai dugaan dan cabaran mengikut kapasiti masing-masing, dan Allah memberikan jaminan dan Allah akan bantu mereka yang berjuang untuk agama. Jadi anda, guru-guru tadika, sebenarnya adalah pejuang agama, kerana anda sebenarnya membentuk aset, iaitu golongan kanak-kanak kain putih yang masih suci dan bersih. Dan kita berdoa semoga Allah izinkan untuk kita
juga menyebarluaskan tadabbur dan tasakur ke seluruh alam, bukan setakat di peringkat tadika tetapi juga ke seluruh peringkat, sama ada remaja. Saya yakin selepas ini unit pendidikan PRNNK akan proaktif membuat program untuk remaja pula, kerana dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13 kita tidak boleh mengabaikan golongan remaja. Ia adalah penting dinyatakan dalam surah Al-Kahfi. Dan saya sudahi dengan tiada daya dan kekuatan yang melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan izin Allah ya. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah. Tanpa izin Allah saya tak mampu nak menyuarakan walaupun sepatah dua kata pada petang ini ya. Dan saya tidak mampu untuk menyiapkan pembentangan ini. Kerana pembentangan ini semuanya adalah idea yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya buku Solusi dari Langit ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya sesuai untuk golongan remaja. Cuma saya boleh permudahkanlah untuk golongan tadika dan taska, dan tuan-tuan pun juga boleh membelinya melalui online ya. Ada juga dalam versi e-book ya. Sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan lafaz Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemuan ini. Salam perkenalan kita pada petang ini, berkenalan kerana Al-Quran. Dan yakinlah tuan-tuan dan perempuan, pertemuan kerana Al-Quran adalah pertemuan yang ada barakah. Ia akan berpancangan dan penuh barakah. Banyak rakan-rakan yang saya temui dalam Zoom ini adalah pertemuan kerana Al-Quran. Antaranya Dr. Sharifah Masura berkenalan kerana belajar tadabbur dan tazakur Al-Quran. Pertemuan yang indah kerana Al-Quran, insya-Allah. Walaupun terkadang ada gelombang dan sebagainya, ia akan penuh dengan keberkatan dan keberkahan. Kerana ia adalah perjuangan, insya-Allah. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya mohon maaf ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian jika ada tajuk kata dan bicara. Kita sekarang betul-betul sharp ya, 3:30. Saya serahkan balik kepada Puan Hajah Mastiah. Dan Puan Hajah, saya nak berikan percuma ya, 3 buku pada sesiapa yang dalam Zoom ini, guru-guru tadika yang boleh menulis di ruangan chat apakah manfaat yang mereka boleh dapat daripada program ini. Okay, itu saja. Saya serahkan balik kepada pengerusi majlis, moderator kita, dan sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kepada PRNNK, kepada Ibu Faizah yang berusaha, Ibu Faizah yang dikasihi, kepada yang berbahagia Datuk kerana sudi untuk memilih saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian seadanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum. Okay, sekian saja aja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira Cikgu Nuria. Masya Allah. Masya Allah ya. Satu perkongsian yang lengkap dan mantap. Okey, alhamdulillah. Okey, semua ya rakan-rakan kita di Zoom ya, rebut peluang dapat hadiah buku ya, 3 buah buku Cikgu Nuria akan bagi ya, siapa-siapa yang boleh berkongsi apakah dapatan hari ini ataupun nak berkongsi apakah yang telah mereka lakukan di taska mereka, dan boleh ditambah baikkan lagi lah dengan apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Nuria tadi. Okey, jadi yang pertama nak ucap tahniah lah ya, nak ucap tahniah kepada semua ya pengusaha, guru-guru tadika, guru-guru taska ya, kerana anda berada dalam posisi yang amat baik di sisi Allah, insya-Allah ya. Kerana kanak-kanak ini adalah merupakan acuan ataupun nak kata sebagai span. Mereka akan serap apa yang kita berikan. Dan apakah matlamat kita adalah untuk melahirkan generasi ulul albab ya,
Okey, dan kita inginkan supaya generasi akan datang ini akan berubah daripada generasi kita yang hanya baca sahaja Al-Quran. Admin sila mute lah suara-suara yang itu. Daripada generasi kebiasaan masyarakat kita daripada hanya baca sahaja Al-Quran, ya, kita ubah ya kepada baca, faham dan amal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah satu manual yang tidak bengkok, manual yang lengkap, ya, menjadi manual penghidupan kepada kita, menjadi suatu buku seperti buku, ya, buku panduan hidup kita. Jadi kalau kita nak ambil manual Al-Quran itu sebagai manual penghidupan, ya, banyak di dalamnya kemanisan-kemanisan, ya, cara hidup dan sebagainya, maka dia ada kunci. Jadi kuncinya adalah tadabbur dan tazakur Al-Quran. Jadi saya insya-Allah, ya, anda telah boleh memahami apa itu tadabbur dan apa itu tazakur. Dan insya-Allah, ya, guru-guru, ya, boleh melaksanakan tadabbur alam. Jadi kita selalu ajar anak-anak kita tengok bunga cantik, tengok kucing cantik, ya, tetapi kita hendaklah mengaitkannya kepada kebesaran Allah, dan insya-Allah, ya, kita cuba melahirkan akhlak, ya, akhlak Al-Quran, insya-Allah, ya. Hanya seperti bacaan yang biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daripada Bismillahirrahmanirrahim itu kita cuba terapkan akhlak Al-Quran. Maknanya anak-anak kita sentiasa mengucapkan terima kasih, yang mensyukuri segala nikmat Allah dengan mengucapkan terima kasih, ya, kepada sesama manusia. Okey, kita lihat di ruangan chat, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga, ya, buka mic dan boleh berkongsi di sini. Okey, silakan. Silakan cikgu-cikgu ambil peluang ini untuk berkongsi untuk kita berikan hadiah. Dah ada, ya, Cikgu Nur, ya? Alhamdulillah. Jemput. Nur Aniza. Nur Aniza mengaitkan setiap ayat pendidikan kepada ayat dialog. Mengagungkan Allah, memuji Allah. Boleh terima, Cikgu Nur, ya? Okey. Boleh. Puan Aniza nampaknya proaktif. Nur Aniza. Ada ke perkongsian secara lisan? Apakah yang dapat pada petang ini? Eloklah kalau elok adanya perkongsian secara lisan. Okey, cikgu, buka mic dan terus boleh bercakap. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya cikgu, terima kasih. Alhamdulillah kan dapat menyertai lah seminar pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi banyaklah dapat perkongsian ni, ya, cikgu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya dari Tadika di Wakamek Zainab sini. Cikgu daripada mana? Tadika Wakamek Zainab. Di Wakamek Zainab. Di Kota Baru lah, di Kota Baru. Tadika sini. Murid saya tak ramai. Okey. Tapi alhamdulillah lah kami dah cuba gunalah pendekatan mengajak mengenal Allah ni lah. Dalam tema-tema kan. Alhamdulillah memang apa yang yang Puan cakap tu memang sangat terkesan lah. Bukan saja pada murid, pada kita lah. Sebab sebelum kita nak mengajak anak-anak ni, murid-murid ni, kita kena faham dulu kan. Kita yang kena sebagai pendidik ni kena tadabbur dulu, kena tazakur dulu. Sebab kita boleh, sebab dia dari benda ni adalah benda iman kan, benda tauhid kan. Jadi kita ni yang cikgu ni, pendidik ni yang kena bersih hati-hati dulu. Sebab nak mengajar anak mengenal Allah tu kita yang kena proses dulu, dan insya-Allah sikit-sikit kan. Memang sebelum ni kita kaku kan cikgu nak cakap tu kan, kita jadi macam nak tunjuk ciptaan Allah tu, kita sebut je ini burung, tapi kita nak mengait tu kita jadi berat mula kan, jadi macam tak nak kan. Tapi bila kita lama-lama kita biasa alhamdulillah lah. Kita macam langit tu memang saya bawa murid-murid keluar, letak tikar dekat luar tu kan, ajak mereka duduk dan perhati langit. Kan, jadi dia lihat langit kan. So ada ayat yang kata langit itu tiang, tak ada tiang kan. Langit itu luas, ada tiang, tiada retak. Jadi kita sudah tengok langit. Jadi alhamdulillah lah kita sendiri pun dapat merasai keagungan Allah. Itu saja, insya-Allah. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah ya. InsyaAllah hebat tu. Oh, hebat ya. Dah nampak kan, dah cuba melaksanakan, mengaitkan ya apa-apa yang berada di dunia ini kepada kehebatan, kebesaran Allah, insya-Allah. Sebenarnya dalam taska tadika dia ada kurikulum permata ya, yang berkaitan dengan alam sekitar ya, bagaimana tubuh badan kita di sekeliling, insya-Allah boleh dikaitkan dengan kebesaran Allah, insya-Allah. Ada lagi? Tahniah Cikgu Tahniah ya, Aniza. tahniah cikgu. Boleh hubungi Ajah, dia boleh Okey. berikan alamat yang lengkap, saya akan postkan nanti. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Okey. Okey, Ada insya-Allah. lagi yang lain? Okey, kita tengok. Ada lagi jemput ya yang lain? Sila-sila jemput yang lain. Ini ada ni nama apa ni? Ni taska tadika, alhamdulillah Sebelum ini kami di tadika dan taska IQ Abrar. Sila, saya rasa ada pengusaha dia ni, tadika Abrar ni. Puan Suryati. Sila, seorang lagi. Tadika Abrar telah mengamalkan konsep seumpama ini, contohnya mengikut tema bulanan. Setiap tema dikaitkan dengan ciptaan Allah. Ini mungkin yang kedua lah ya Puan Hajah. Okey. Taska IQ Abrar. Sila Puan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengar suara rindu tak? Saya praktikal di taska tadika Puan. Ya. Alhamdulillah. Ya, lama tak jumpa. Ya. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, boleh kongsi? Okey, Alhamdulillah. Sebelum ni saya pun dengar daripada ibu program Tadabbur. Tapi saya masih lagi macam kurang yakin lah untuk kongsi apa itu program-program dalam Tadabbur. Tapi saya rasa bila saya dengar perbualan saya dengan ibu, saya rasa lebih kurang lah apa yang saya amal di taska saya di Abra lah. Alhamdulillah, tahniah Puan. Tahniah Puan. Mana yang Puan Mas datang dekat Abra. Okay. Begitulah kami didik anak-anak daripada awal usia. Cuma mungkin kita tak berani nak kata kita dalam Tadabbur sebab kita belum tak masuklah di dalam program. Tapi saya rasa lebih kurang tu dah adalah sikit-sikit persamaan. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah saya akan susulilah lepas ni insyaAllah. Terima kasih Tahniah, Puan ya. Mas. Ya. Alhamdulillah, tahniah Puan ya, pengusaha Alhamdulillah. Al-Abrar. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh lagi lah ya di mananya diperbaiki ataupun lebih mantap lagi. Dah mantap dah, lebih mantap lagi insya-Allah. Okey, seorang lagi. Tahniah Puan. 3 ya. Terima kasih. Puan Hajah Nur ya. 3. Seorang lagi. Okey. Seorang lagi pemenang. Waalaikumsalam. Boleh saya mencelah, saya tadi Cikgu Niza tadi dari tadika tadi Aliyah Al-Qari. Okey. Kalau nanti untuk ke depan saya nak cadang kalau kita macam buat lebih pendetailan je lah. Macam kita Lebih fokus lagi lah. boleh kita dah start ni. InsyaAllah Puan. Terima kasih cadangan yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey lagi, the last one. Okey, masa pun dah dekat pukul 4 ni. InsyaAllah. Sila jangan malu, sila. Ataupun buat di dalam chat pun boleh. Sila. Ya, ada ke tak ada? Sila. Ada. Ada ibu? Sila Puan. Tak ada? Okey. Macam mana Cikgu Nur ya? Okey. Ah, Apa tak kalau ada apalah. ruangan chat kita pergi ke ruangan chat. Kita tengok dalam ruangan chat. Okeylah, saya kira sampai 5 kalau ada. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita simpan hadiah tu. The next program insya-Allah ya. Okeylah, kita pun dah berada di hujung ya, insya-Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkongsi banyak ya sebenarnya perkara ya
Begitu banyak yang Ada dikongsikan. Umi Mariam aja. Umi Ada Mariam. Umi Mariam. Cuba kita bacakan Umi Mariam. Mana dia Umi Mariam? Okey, seorang lagi yang ketiga lah. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Apabila bertemu dengan program tadabbur dan tazakur, saya terus serap pada diri saya sendiri, ya, memang tadabbur tazakur ni adalah untuk diri kita sendiri dahulu, ya. Okey. Fatihah ayat 6, apabila nak buat sesuatu, doa supaya Allah tunjuk jalan yang lurus semua benda, ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Begitulah apa-apa yang kita lakukan, ya, kita minta daripada Allah, ya. Okey, alhamdulillah. Itu adalah pemenang yang ketiga, Cikgu Nur, ya. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nanti kita hubungilah nama lepas ni, ya. Mungkin kita boleh kontak dengan Ibu Faizah, kita ambilkan nama-nama yang pemenang yang 3 orang tadi. Tahniah. Sekali lagi tahniah, ya. Terima kasih banyak Puan Hajah Cikgu Noria atas perkongsian pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk, Datin, ya, barisan-barisan kepimpinan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, AJK. Terima kasih banyak kepada Ibu Faizah, ya, dan juga semua pengusaha Taska, Tadika, guru-guru semua, ya. Terima kasih banyak dan terima kasih jugalah kepada sahabat-sahabat di FB semua, ya, yang menyokong, yang share dan yang like. Terima kasih banyak. Semoga insya-Allah kita berjumpa lagi di lain program. Insya-Allah perjumpaan kita adalah kerana Allah, untuk Allah, iaitu kita ingin menyebarluaskan baca, faham dan amal Al-Quran, insya-Allah. Okeylah. Yang baik itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ada kelemahan itu, cacat celanya adalah daripada kelemahan pihak kami, ya. Kami mohon maaf, ya, sepuluh jari. Dan sebagai akhir, ya, kita tangguh kita punya perjumpaan dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Okay, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas dan Bu Okey. Noria.